Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali, saya ucapkan selamat datang ke forum kita pada hari ini yang akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik dan pastinya penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Rahimah Razak, merupakan pengurusi forum pada hari ini. Dan terdapat 5 orang panel yang akan bersama-sama dengan saya untuk membahaskan tentang tema tersebut, iaitu untuk panel pertama, perkenalkan Saudari Nur Ain Syafiqah, panel kedua, Saudara Arif Syahiran, panel ketiga, Saudari Clarissa Billy, panel keempat, Saudari Betty Jamin, dan panel kelima iaitu Saudari Mazatul Maziana. Panel-panel kita merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, topik yang kita akan bincangkan atau bahaskan dalam forum kali ini adalah mengenai perumahan bandar untuk semua. Untuk makluman semua, rumah merupakan keperluan asas yang utama untuk kehidupan fizikal dan sosial. Menurut Feng 2005, konsep keperluan perumahan menunjukkan bahawa kepuasan pemilikan kediaman akan tercapai apabila keperluan perumahan individu dapat dipenuhi. Rumah menjadi tempat asas untuk keluarga berlindung dan sebagai ruang peribadi individu yang penting dalam mencapai kesejahteraan, kesihatan mental dan fizikal. Ketiadaan dan kesukaran memiliki rumah yang memuaskan boleh memberi kesan ekonomi dan sosial terhadap individu, termasuk kesan keterpinggiran sosial, gelandangan, kesihatan mental, ketidakjaminan pendapatan, perpecahan keluarga dan tekanan perumahan. Perumahan bukan sahaja berperanan sebagai komponen guna tanah utama dalam bandar, malah turut memainkan peranan penting sebagai sektor utama yang menjana dan memacu perkembangan industri, hartanah dan pertumbuhan ekonomi pada peringkat tempatan dan nasional. Sektor ini telah mengalami perubahan pemikiran dan aspirasi dari semasa ke semasa, daripada melihat perumahan sebagai tempat kediaman kepada memastikan perumahan yang disediakan adalah mencukupi dan mampu dimiliki oleh pelbagai golongan masyarakat, sehinggalah kepada keperluan untuk menikmati persekitaran perumahan yang kondusif, selesa, berkualiti, selamat dan harmoni. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan panel kita yang pertama, iaitu Nur Ain Syafiqah untuk membahaskan tentang tema tersebut. Dipersilakan. Perumahan kos rendah merupakan projek perumahan yang disediakan bagi golongan yang berpendapatan rendah dan tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Terdapat 3 jenis rumah kos rendah, iaitu rumah program perumahan rakyat PPR, rumah program bantuan rakyat PPBR dan juga rumah mesra rakyat Satu Malaysia. Dalam memenuhi keperluan penduduk yang berpendapatan rendah atau dikategorikan sebagai golongan miskin, perumahan kos rendah ini dibina. Perumahan kos rendah ini ditawarkan dengan harga yang rendah dan merupakan rumah mampu bilik bagi golongan yang berpendapatan rendah itu. Perumahan kos rendah ini pada kebiasaannya dibina tanpa mengambil ciri-ciri yang diperlukan bagi sesebuah perumahan yang lestari. Perkara ini akan menyumbang kepada faktor terhadap tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah. Isu berlakunya tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah adalah disebabkan oleh jumlah penduduk yang begitu ramai dan sangat padat, khususnya di kawasan bandar. Kepesatan proses perbandaran dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan sesebuah komuniti di bandar itu bersaing untuk mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik.
Peningkatan kos sara hidup di bandar ini turut memberikan kesan terhadap kemampuan dalam mengurus kos perumahan di dalam kalangan sesebuah komuniti tertentu di kawasan bandar. Isu ini sememangnya memberikan cabaran terutama sekali kepada golongan yang berpendapatan rendah. Akibat daripada ini, golongan tersebut terpaksa membeli serta menanggung kos harga rumah yang sangat tinggi sehingga mereka mengenepikan kualiti mahupun keselesaan hidup mereka di persekitaran sesebuah perumahan tersebut. Okey, baiklah, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai faktor penyumbang kepada tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah. Antaranya adalah seperti faktor saiz dan keluasan sesebuah rumah itu. Kebiasaannya yang boleh kita lihat, rumah kos rendah ini mempunyai dimensi yang sangat sempit, iaitu ia merujuk kepada kekangan keuangan yang diukur berdasarkan kepada petunjuk kemampuan perumahan itu sendiri. Jadi perkara ini berkait rapat dengan bilangan penghuni rumah di mana tekanan perumahan itu boleh tercetus apabila saiz keluasan sesebuah rumah itu kecil tetapi penghuninya terlalu ramai. Bilangan penghuni yang ramai ini akan menimbulkan ketidakselesaan penduduk itu sendiri untuk tinggal di rumah tersebut. Perumahan kos rendah merupakan projek perumahan yang disediakan bagi golongan yang berpendapatan rendah dan tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Terdapat 3 jenis rumah kos rendah, iaitu Rumah Program Perumahan Rakyat (PPR), Rumah Program Bantuan Rakyat (PPBR) dan juga Rumah Mesra Rakyat Satu Malaysia. Dalam memenuhi keperluan penduduk yang berpendapatan rendah atau dikategorikan sebagai golongan miskin, perumahan kos rendah ini dibina. Perumahan kos rendah ini ditawarkan dengan harga yang rendah dan merupakan rumah mampu bilik bagi golongan yang berpendapatan rendah itu. Perumahan kos rendah ini pada kebiasaannya dibina tanpa mengambil ciri-ciri yang diperlukan bagi sesebuah perumahan yang lestari. Perkara ini akan menyumbang kepada faktor terhadap tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah. Faktor seterusnya ialah kos pengangkutan. Faktor ini berkait rapat dengan ketidakupayaan penduduk yang berpendapatan rendah untuk membeli atau menyewa rumah di kawasan bandar, iaitu di kawasan yang mempunyai tumpuan penduduk yang tinggi. Perumahan yang berhampiran dengan tempat kerja merupakan pilihan yang sangat sesuai untuk didiami. Walau bagaimanapun, golongan yang berpendapatan rendah ini akan membeli ataupun menyewa rumah yang jauh dari sumber ekonomi. Pada dasarnya, rumah tersebut adalah jauh lebih murah daripada perumahan yang menjadi tumpuan kepada para penduduk. Hal ini adalah disebabkan mereka tidak mahu terbeban dengan bayaran kos rumah yang begitu mahal. Oleh itu, mereka terpaksa menanggung kos pengangkutan ke tempat kerja yang sangat tinggi kerana lokasi rumah adalah tidak sesuai dan rumah mereka adalah jauh daripada tempat kerja yang mereka kerjalah. Kos pengangkutan yang mahal ini boleh mengakibatkan tekanan kepada golongan berpendapatan rendah ini, di mana mereka sudahlah pendapatan rendah, mereka perlu lagi menanggung kos yang lain untuk seperti pengangkutan lagi. Jadi penduduk itu sendiri akan mengalami tekanan terhadap kos pengangkutan itu. Okey, faktor terakhir yang akan saya bincangkan adalah kualiti rumah yang dibina. Faktor ini merupakan antara aspek yang tidak boleh diabaikanlah, di mana ia boleh membawa kepada tekanan perumahan dalam kalangan penduduk yang berpendapatan rendah. Kualiti binaan rumah yang rendah biasanya dibina di kawasan perumahan yang
kurang sumber ekonominya, di mana ia terletak jauh daripada aktiviti ekonomi berjalan. Tekanan perumahan boleh berlaku disebabkan oleh kualiti perumahan yang di bawah piawaian yang telah ditetapkan, pencemaran bunyi, struktur rumah yang kurang memuaskan, kehadiran makhluk-makhluk perosak, kelembapan kawasan tersebut dan juga tidak mempunyai privasi. Golongan pendapatan rendah ini terpaksa memilih perumahan yang berkualiti rendah kerana harganya yang lebih murah. Tidak seperti perumahan-perumahan yang boleh dimiliki oleh golongan-golongan yang lain. Okey, secara konklusinya, faktor-faktor penyumbang kepada tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah mendatangkan implikasi yang buruk terhadap golongan penduduk di kawasan tersebut. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan bagi memendung isu yang berlaku ini daripada menjadi semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kita pada masa kini. Perkara ini adalah sangat penting bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup seseorang penduduk itu, terutama sekali penduduk yang datang daripada golongan yang berpendapatan rendah di kawasan bandar. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama iaitu Nur Ain Syafiqah, di mana panel pertama kita ini sememangnya memberikan hujah yang sangat baik dan hebat berkaitan dengan faktor penyumbang berlakunya tekanan perumahan di kawasan perumahan kos rendah ini. Apa yang dapat kita simpul berdasarkan panel pertama kita tadi, tekanan perumahan merupakan perkara yang berkait rapat dengan kemampuan penduduk untuk memiliki rumah. Golongan penduduk yang berpendapatan rendah seringkali mengalami tekanan perumahan disebabkan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang telah dibincangkan adalah seperti saiz dan keluasan rumah, bilangan penghuni rumah, kos bagi sesebuah rumah, kualiti rumah dan juga kos pengangkutan. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlulah memainkan peranan dalam menangani tekanan perumahan yang dialami oleh khususnya golongan berpendapatan rendah ini. Seterusnya, mempersilakan panel kedua kita iaitu Saudara Arif Syahiran. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada malam ini kerana telah sudi untuk menjemput saya pada malam ini untuk berbincang atau menyempurnakan kita punya forum pada malam ini. Jadi, beradanya saya di sini adalah untuk membincangkan atau memberitahu tentang faktor penyumbang kepada tekanan perumahan bagi rumah kos sederhana rendah khususnya di Malaysia. Okey, seperti yang panel pertama yang telah memberitahu dan telah orang cakap memberi pencerahan kepada kita semua bahawa tentang faktor penyumbang kepada tekanan perumahan bagi rumah kos rendah. Okey, saya tahu kebanyakan orang merasakan bahawa sebenarnya rumah kos sederhana rendah dengan rumah kos rendah ini adalah satu perkara yang sama sahaja. Saya tidak dinafikan kerana faktor penyumbang tersebut adalah orang cakap memang lebih kurang sama je faktor penyumbang antara rumah kos sederhana rendah dengan faktor rumah kos rendah. Tetapi saya merasakan perkara ini satu perkara yang berbeza. Sebab itulah saya mengambil tajuk ini untuk membincangkan perkara ini. Okey. Rumah kos rendah ini, khususnya di Pahang, rumah kos rendah adalah jenis teres dengan keluasan lot pada ukuran tidak kurang dari 20 darab 60 dilengkapi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Spesifikasi binaan adalah perlu mengikut seperti mana ditetapkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Malaysia CIDB
dan dijual dengan harga antara RM70,000 hingga RM90,000 seunit. Pembaju juga boleh membina rumah kos sederhana rendah ini dengan jenis panser pada ukuran tidak kurang daripada 800 kaki persegi yang dilengkapi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Spesifikasi bangunan juga adalah perlu dan wajib mengikut seperti mana ditetapkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Malaysia CIDB. Okey, mengikut apa yang saya bagi tahu tadi, sememangnya definisi tersebut adalah sememangnya khusus untuk rumah kos sederhana rendah. Jadi, rumah kos rendah tidak boleh ada di dalam lingkungan perkara yang saya beritahu tadi kerana rumah kos rendah sememangnya akan lagi bawah daripada definisi ataupun spesifikasi yang setelah saya bagi tahu sebelum ini. Okey, jadi saya akan masuk pada main point kita pada malam ini adalah untuk memberitahu apakah faktor penyumbang kepada tekanan perumahan bagi rumah kos sederhana rendah khususnya di Malaysia ini. Okey, jadi yang pertama, faktor penyumbang kepada tekanan perumahan bagi rumah kos sederhana rendah ini adalah faktor fizikal. Faktor fizikal ini adalah mewakili tahap kebersihan, ancaman kesihatan, jarak, ketercapaian, lokasi dan kemudahan parkir. Hal ini sebenarnya perkara yang membuatkan tekanan perumahan kian meningkat hari demi hari. Saya mengambil contoh, saya ambil satu contoh untuk menerangkan dengan lebih lanjut, iaitu kemudahan parkir. Kemudahan parkir ni kalau kita boleh lihat untuk rumah kos sederhana rendah ni memang berlaku dengan sangat pesat. Kenapa? Contoh untuk rumah kos sederhana rendah, untuk rumah pansa contohnya, saya mempunyai pengalaman. Saya tinggal di rumah kakak saya sendiri yang tinggal di kawasan rumah kos sederhana rendah, rumah pansa, apartmen macam tu. Memang orang cakap parking memang susah. Memang masalah tersebut memang satu masalah yang besar sebab rumah kos sederhana rendah ini parking dia terhad. Lagi satu, dia ibarat dia macam tak ada, orang cakap tak ada syarat-syarat khas ataupun tak ada keistimewaan kepada orang yang tinggal di sana. Maksudnya siapa cepat dia dapat. Siapa yang dapat parking dulu memang yang lain yang lambat memang tak ada parking. Memang susah. Memang masalah yang besar. Kalau kita nak bandingkan dengan perumahan kos tinggi contoh seperti kondominium ke, tidak berlaku masalah seperti ini. Kenapa? Sebab apa? Sebab rumah kos tinggi sememangnya penghuni rumah yang membeli rumah tersebut pasti akan mempunyai parking dia yang tersendiri. Jadi siapa cepat ke, siapa lambat ke, memang tidak akan orang boleh sentuh parking tersebut kecuali tuannya sendiri. Perkara tersebut sememangnya merupakan faktor tekanan bagi kawasan perumahan rumah kos sederhana rendah ini. Okey, seterusnya, faktor yang kita dapat lihat ialah faktor sosial. Antaranya ialah hubungan kejiranan, kesesakan penduduk, tahap keselamatan dan tahap privasi. Perkara ini merupakan perkara yang membimbangkan kerana pada zaman ini jenayah sememangnya berlaku secara berleluasa. Okey, betul. Rumah pansa ataupun rumah kos sederhana rendah ni sememangnya kalau kita tengok dia mempunyai satu blok tu memang padat, dipenuhi dengan penduduk. Maknanya kalau sesebuah rumah tersebut ramai anak, ramai ahli keluarga, kita tengok memang ramai lah, memang penuh. Jadi sebab itulah kesesakan penduduk pada perumahan rumah kos sederhana ini memang menjadi orang cakap perkara yang dominan. Kalau orang yang jenis yang tak boleh sesak-sesak, memang saya cakap memberikan tekanan yang tinggi kepada penduduk yang menduduki rumah kos sederhana rendah ni. Tapi mungkin orang boleh balas balik apa yang saya cakap tadi kerana habis tu kenapa tinggal di rumah kos sederhana rendah ini kalau tidak suka sesak? Nak buat macam mana? Kita tahu semua orang bukan mempunyai pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi. Jadi itu je yang dia mampu. Jadi bersyukurlah mana-mana asalkan ada tempat tinggal. Okey, yang akhir sekali, faktor yang menyumbang kepada tekanan perumahan ni adalah faktor alam sekitar. Contohnya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bau, pencemaran bunyi dan juga keselesaan terma. Okey, saya pilih satu lah untuk pencemaran bunyi. Untuk rumah kos sederhana rendah ni semestinya pencemaran bunyi yang paling dominan. Kerana apa?
kerana rumah yang rapat-rapat sememangnya dia akan dengar. Kalau rumah tu bising, ada karaoke ke atau pasang muzik yang sangat kuat, memang confirm akan berlakunya pencemaran bunyi. Hal ini berbeza dengan rumah kos tinggi kerana apa? Kerana kalau kita tengok rumah kos tinggi mempunyai kawasan rumah yang luas. Jadi contohnya sebagai rumah banglo. Jadi sememangnya kalau rumah banglo dia akan mempunyai ruang-ruang yang jauh daripada orang yang menyebabkan tidak berlakunya pencemaran bunyi. Jadi orang cakap memang selesa lah, tapi itulah memang memerlukan duit yang agak tinggi untuk tinggal di kawasan perumahan kos tinggi ini. Jadi kesimpulannya bagi saya tekanan perumahan ni sememangnya sukar untuk dibendung kerana pada zaman sekarang semua orang cakap bahan-bahan dan upah binaan memang tinggi. Jadi untuk membuatkan harga rumah tu masih lagi seperti asal, iaitu rumah kos sederhana rendah ni memang susah. Jadi sebab itulah dia akan menyebabkan faktor-faktor tekanan ini berlaku. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua iaitu Arif Syahiran yang sudah memberikan pencerahan tentang faktor yang menyumbang kepada tekanan perumahan di kawasan perumahan kos sederhana rendah. Walaupun secara zahirnya faktor penyumbang kepada tekanan perumahan di kawasan perumahan kos sederhana rendah dan kos rendah ini lebih kurang sama, tetapi setelah mendengar pencerahan daripada panel kedua tersebut, kita dapat mengetahui bahawa sememangnya terdapat perbezaan di antara kos perumahan sederhana rendah dan juga rendah. Lagipun dapat kita membezakan di mana panel pertama sememangnya memberikan faktor yang berkaitan unit kediaman rumah, manakala panel kedua ini memberikan faktor yang berkaitan tentang persekitaran kejiranan. Sungguh hebat panel 1 dan panel 2 kita pada hari ini. Mereka sememangnya akan membuatkan otak kita bekerja dengan lebih kuat untuk memahami segala isi dan lontaran ilmu yang mereka bahaskan. Seterusnya, dipersilakan panel ketiga iaitu saudari Clarissa Billy. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator kita. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Clarissa Billy, pemegang nombor matrik D20181084029, belajar SMP Geografi semester 5. Pada hari ini saya akan menyambung bahagian kelebihan rumah bandar kepada penduduk dan juga kepada negara kita Malaysia. Baiklah, seperti yang kita tahu tadi, rumah bandar ni di Malaysia dia dikategorikan sebagai jenis harta tanah yang unik yang direka dengan gaya teres, tetapi dengan dua rumah yang saling bertumpuk. Hartanah ini cenderung 3 tingkat atau kadang-kadang dia bahkan hingga 4 tingkat dan merangkumi 2 atau lebih unit harta tanah dalam satu bangunan. Rumah bandar juga ada manfaatnya sendiri. Antaranya kepada penduduk, penduduk dapat berkongsi kemudahan sebahagian daripada pembangunan yang dirancang. Ini bermaksud tidak seperti rumah teres. Mereka biasanya terletak di komuniti berpagar dan berpagar dengan kawasan dan keamanan yang bersama. Mereka bentuk rumah bandar standard pula mempunyai harta tanah tingkat bawah yang dimiliki oleh satu individu dan harta tanah tingkat atas dimiliki oleh individu yang berasingan atau individu yang berlainan. Mereka tiada ruang bersama kecuali tempat letak kenderaan luar yang berpotensi, dan setiap pemilik tinggal di bahagian peribadi mereka sendiri di kawasan ini. Di samping itu, rumah bandar dilengkapi dengan hak milik strata. Bentuk sifat berstrata yang lebih biasa di Malaysia ialah seperti flat, kondominium,
dan juga bangsa Puri. Itu berarti mereka datang dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pengembangan keseluruhan, seperti kewajipan untuk membayar pemeliharaan bersama dalam bentuk iuran penyelenggaraan ataupun dana tenggelam. Kewajipan ini sebenarnya diatur di bawah Akta Pengurusan Strata 2013. Seterusnya, manfaat rumah bandar ini kepada penduduk iaitu mereka dapat menikmati privasi di harta tanah itu. Mereka juga tidak perlu membayar penyelenggaraan seperti lift dan landscape yang mahal. Akhir sekali, kelebihan rumah bandar ini kepada penduduk iaitu perumahan bandar ini dapat mewujudkan semangat komuniti dalam kalangan penduduk. Sebenarnya ada sesuatu yang baik tentang berada di komuniti bandar. Walaupun pemilik rumah satu keluarga hanya mempunyai beberapa jiran dalam jarak berapa ratus sela, pemilik rumah bandar mempunyai puluhan orang dalam jarak dekat, dan ini menjadikannya lebih mudah untuk mengembangkan rasa masyarakat dalam komuniti. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian kebaikan rumah bandar ini kepada negara. Antara kepentingan pembangunan rumah bandar ini ialah pembangunan perumahan ini sebenarnya dapat meningkatkan peluang ekonomi di negara kita. Apabila berlaku pembangunan bandar, ini akan menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing untuk datang melabur di dalam bandar tersebut. Oleh itu, berlakulah pertambahan dan pembukaan kawasan baru untuk mendirikan kilang atau kedai dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk disajikan kepada masyarakat yang tinggal di bandar itu. Kemasukan pelabur asing ini juga akan membawa kepada pemodenan alat-alat teknologi yang canggih ke dalam sesebuah bandar seperti mesin-mesin, jentera, alat-alat komputer dan sebagainya. Ini membolehkan pengeluar dapat mengeluarkan barang dan perkhidmatan secara maksimum untuk memenuhi permintaan masyarakat di kawasan bandar tersebut. Perubahan ekonomi juga dapat meningkatkan kemudahan di kawasan bandar seperti kemudahan jaringan jalan raya, perhubungan dan telekomunikasi dan sebagainya untuk memudahkan proses penghantaran dan pengedaran barang untuk dipasarkan di seluruh pelusuk bandar. Sememangnya faktor ekonomi banyak memberi kesan yang paling utama dalam pembangunan sebuah bandar. Jika terdapat banyak peluang ekonomi di sesebuah bandar ini akan mengundang kepada kegiatan ekspor yang dapat memberi pendapatan ekonomi yang lumayan kepada sesebuah bandar tersebut. Hasil daripada pendapatan itu akan menyebabkan sesebuah bandar itu mengalami perubahan fizikal seperti pertambahan kilang, perumahan, kedai-kedai, jalan raya umpamanya, seperti pembukaan bandar baru. Itu adalah merupakan hasil daripada kegiatan ekonomi yang giat dijalankan. Seterusnya, pembangunan bandar juga penting kerana dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk yang tinggal sekitar kawasan tersebut. Pertambahan fizikal bandar seperti kilang, kedai dan sebagainya dapat memberi pekerjaan kepada penduduk sebagai sumber pendapatan mereka dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Jika sesebuah bandar itu mempunyai banyak peluang pekerjaan, ini akan menarik perhatian penduduk luar bandar berkunjung dalam mencari pekerjaan dan berlakunya pertambahan penduduk di sesebuah bandar. Penambahan penduduk di kawasan bandar pula akan meningkatkan lagi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Contohnya, pertambahan penduduk akan meningkatkan lagi permintaan terhadap tempat tinggal. Oleh itu, pemaju akan membina kawasan perumahan untuk memenuhi permintaan mereka. Hal ini menunjukkan faktor pertambahan penduduk juga dapat meningkatkan lagi pembangunan fizikal di kawasan bandar.
Peluang pekerjaan yang banyak juga dapat mengubah gaya hidup masyarakat yang rajin bekerja, yang boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjamin kehidupan yang aman dan makmur. Oleh itu, pertambahan peluang pekerjaan juga dapat mengurangkan kadar jenayah dan pengangguran di kalangan masyarakat kawasan bandar yang boleh memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi bandar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga iaitu Saudari Clarissa Billy atas hujah yang sangat menarik tentang kesan kebaikan penduduk dan negara terhadap perumahan di bandar untuk semua. Apa yang disampaikan oleh Saudari Clarissa Billy betul dapat membuka minda kita dan mendapat pengetahuan yang baru tentang isu tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita persilakan panel kita yang keempat iaitu Saudari Betty Jamil. Terima kasih kepada Puan Moderator. Baiklah, apa yang kita sedia tahu, rumah ini dia merupakan kumpulan asas kepada kehidupan manusia. Tidak sekadar merupakan satu binaan fizikal semata-mata, tetapi juga berperanan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan sederhana, khususnya di kawasan bandar, terdapat isu yang berkaitan dengan perumahan yang telah mempengaruhi golongan ini. Antara kesan keburukan penduduk terhadap perumahan di bandar ini adalah peningkatan harga rumah yang semakin meningkat. Kos rumah yang terlibat seperti harga yang diletakkan oleh pemaju terhadap rumah-rumah yang dibina dia adalah terlalu tinggi dan mungkin terlalu mahal untuk individu yang mempunyai pendapatan yang sederhana dan rendah. Hal ini karena bahan-bahan yang digunakan seperti semen, rangka besi, pasir dan sebagainya adalah mahal. Berikutan pemborong dia meletakkan harga mengikut pasaran mereka. Oleh itu, untuk mendapatkan pulangan modal pemaju ini, mereka terpaksa meletakkan harga yang bersesuaian dengan kos pembinaan tersebut, dan harga yang terlalu tinggi ini dia telah menyukarkan penduduk yang berpendapatan rendah dan sederhana ini untuk memiliki rumah di kawasan pembandaran. Dan selain itu juga kesan keburukan kepada perubahan tingkah laku penduduk yang tinggal di kawasan perumahan bandar. Penduduk yang ramai dia telah menyebabkan perubahan tingkah laku manusia yang menyebabkan perhubungan rapat serta berlaku segmentasi dalam hubungan manusia. Dalam hal ini, kepadatan pula dia membolehkan hubungan fizikal pemisah masyarakat yang kompleks. Manakala kepelbagaian pula dia akan menyebabkan keruntuhan struktur sosial. Kesannya, identiti sosial dia terakis dan mewujudkan budaya kehidupan bandar yang individu atau terasing serta hubungan yang renggang. Contohnya kepadatan dan kepelbagaian masyarakat ini, bandar dia telah mewujudkan persaingan yang tinggi, terutamanya berkaitan aspek penjanaan keuangan individu maupun keluarga. Dan kita juga boleh melihat masyarakat bandar ini, mereka dia lebih mengutamakan urusan kerja bagi menjana pendapatan, sehingga akhirnya mereka ini dia telah mengabaikan ikatan sosial masyarakat bandar. Okey, di samping itu juga kesan keburukan kepada alam sekitar di kawasan perumahan bandar, terutamanya masalah pembuangan sampah sarap. Apa yang kita sedia tahu, kawasan perumahan di bandar ini dia selalunya menjana jumlah sisa pepajal yang begitu banyak berbanding dengan penduduk yang tinggal di luar bandar. Kesannya kepada alam sekitar dia adalah takluk kepada jenis-jenis barangan-barangan yang dibuang. Oleh bagaimanapun, seperti mana yang kita sendiri lihat, jenis sampah yang sering dibuang di rata-rata tempat ini adalah sisa sampah yang terdiri daripada sisa-sisa makanan, termasuk bahan-bahan bungkusan seperti makanan dan minuman. Jenis sampah seperti ini jika dibiarkan, dia akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan seterusnya. Dia akan menarik tikus, lalat yang akan membawa kepada penyakit. Tambahan pula pembuangan sampah sarap di rata-rata tempat ini juga dia akan menyebabkan persekitaran perumahan pembandaran ini terjejas. Okey, baiklah. Bagi kesan keburukan kepada negara pula ialah kita boleh melihat negara
menghadapi masalah perumahan setinggan. Perumahan bandar yang semakin pesat dia akan menggalakkan lebih ramai penduduk untuk berpindah dan mendapatkan peluang pekerjaan yang menawarkan pekerjaan yang lebih banyak berbanding di kawasan luar bandar. Dan penawaran rumah mampu milik yang kurang di Malaysia dia telah menyebabkan segelintir penduduk dia menjadikan kawasan setinggan sebagai salah satu tempat perumahan bagi mengurangkan kos hidup. Dan kebanyakan daripada mereka ini dia tidak mampu memiliki rumah sendiri disebabkan harga yang mahal, tetapi ada juga golongan yang mampu untuk memiliki rumah sendiri, tetapi mereka ini yang tidak mau menanggung beban hutang yang banyak, dan oleh itu golongan ini mereka akan memilih untuk tinggal di kawasan setinggan ini karena mereka tidak mau terbeban dengan hutang, dan walaupun pada masa yang sama mereka juga terpaksa menghadapi berbagai masalah sosial dan kemudahan asas yang tidak mencukupi. Selain itu juga kita juga boleh melihat dari segi masalah bakalan tanah untuk proyek perumahan, yaitu tanah dia ini merupakan faktor pengelolaan utama dalam industri perumahan. Harga pasaran industri perumahan dia dipengaruhi oleh bakalan tanah yang mencukupi dan berada pada tahap harga yang terkawal. Jika harga tanah dia melambung naik di pasaran, maka secara tidak langsung kos pembinaan rumah juga dia turut meningkat dengan mendadak, dan terdapat beberapa masalah dan kesukaran untuk mendapatkan bakalan tanah untuk pembangunan perumahan. Dan salah satunya adalah masalah bakalan tanah dibahagikan kepada dua, yaitu di sektor swasta dan sektor awam. Di sektor swasta, kesukaran untuk mendapatkan tapak tanah yang sesuai di kawasan bandar dipengaruhi oleh faktor accessibility lokasi dan kenaikan harga tanah yang terjadi disebabkan wujudnya persaingan. Kesannya kos pembinaan dia turut juga meningkat, dan ini akan mengundang kepada berlakunya masalah proyek perumahan yang terbengkalai. Di samping itu, masalah perumahan juga dikaitkan dengan faktor pemerolehan bahan binaan tenaga kerja. Yang paling utama ialah pembayaran keuangan daripada bank-bank, perdagangan, dan institusi keuangan yang berlesen. Oke, di sini sahaja kesimpulannya ialah masalah perumahan bandar untuk semua ini dia telah mendatangkan kesan negatif kepada penduduk dan negara bagi negara kita di Malaysia. Terima kasih kepada panel keempat iaitu Saudari Betty Jamin atas pembentangan tersebut. Selepas apa yang dijelaskan oleh Saudari Betty, kita dapat mengetahui kesan yang membawa kepada keburukan penduduk dan negara terhadap isu perumahan di bandar iaitu untuk semua. Di sini dapat disimpulkan bahawa perumahan bandar untuk semua memberikan kesan yang buruk kepada penduduk, iaitu antaranya ialah masalah seperti peningkatan harga rumah, aspek keselamatan penduduk, perubahan tingkah laku dan kesan negatif kepada alam sekitar di persekitaran perumahan di bandar. Manakala kesan keburukan kepada negara pula ialah masalah dari segi perumahan setinggan, bekalan tanah untuk projek perumahan, dan masalah kenaikan mendadak harga bahan binaan. Okey, seterusnya kita pergi ke panel kelima iaitu Saudari Mazatul Maziana untuk membentangkan pembahasan beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas soalan itu. Okey, di sini saya akan membentangkan tentang tajuk kami pada hari ini iaitu perumahan bandar untuk semua. Perumahan untuk semua merupakan salah satu agenda utama bagi setiap negara di dunia. Perumahan bukan saja meliputi struktur fizikal yang menyediakan perlindungan kepada penghuninya, tetapi berkait rapat dengan sosioekonomi, politik, kejiranan, dan persekitaran. Malahan, perumahan ini bukan saja merujuk kepada kemampuan dari segi harga, tetapi meliputi rumah yang memenuhi piawai minimum taraf, kehidupan yang memuaskan, dan lokasi yang strategik.
terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah perumahan bandar untuk semua. Antaranya, termasuklah mengurangkan halangan kos terhadap rumah mampu milik. Usaha untuk mengurangkan kos perumahan adalah penting bagi memastikan harga rumah dapat dikurangkan pada paras yang lebih mampu milik. Menurut maklumat daripada Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, kos pembinaan yang tinggi masih merupakan antara kekangan terbesar untuk menyediakan rumah mampu milik, dan jumlah yang besar kerana kos seperti bahan binaan, pekerja dan tanah boleh mencecah sehingga 80% daripada harga rumah. Kaedah pembinaan tradisional yang intensif pekerja adalah kurang produktif, lantas mengakibatkan tempoh penyiapan projek berpanjangan dan kos projek keseluruhan lebih tinggi. Selain itu, langkah lain adalah memulihkan kedudukan kewangan isi rumah. Bagi isi rumah, pembelian rumah adalah antara keputusan kewangan paling besar yang perlu dibuat. Walau bagaimanapun, sebahagian besar isi rumah di Malaysia didapati tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan kewangan berdasarkan maklumat yang mencukupi. Gabungan faktor celik kewangan yang rendah dan dalam kalangan isi rumah, keberhutangan isi rumah yang tinggi dan kenaikan harga rumah yang melangkaui peningkatan pendapatan isi rumah telah mengurangkan kemampuan isi rumah untuk memiliki rumah. Menyedari hal ini, Bank Negara Malaysia mempunyai matlamat untuk mempertingkatkan celik kewangan dan pendidikan pembelian rumah melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Selain itu, bank-bank juga mula menawarkan rancangan pemilikan rumah sewa untuk beli. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah perumahan bandar untuk semua adalah mempertingkatkan pasaran rumah sewa dengan memperkukuh rangka kerja undang-undang. Sementara pihak kerajaan berusaha menambah bekalan perumahan untuk semua rakyat, langkah memperkukuhkan pasaran rumah sewa merintis jalan untuk menangani isu ini dalam jangka masa pendek ketika isu isi rumah memulihkan kedudukan kewangan dan meningkatkan pendapatan mereka. Namun, berbeza dengan negara yang mempunyai isu rumah tidak mampu untuk dimiliki, contohnya Kanada, New Zealand dan Australia, Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang digubal untuk mentadbir pasaran rumah sewa. Ketiadaan perlindungan undang-undang yang kukuh serta proses penyelesaian pertikaian penyewa tuan rumah yang pantas dan pada kos yang berpatutan telah mempengaruhi sebilangan isi rumah Malaysia untuk membeli rumah dan tidak menyewa. Tambahan pula, langkah-langkah untuk mengatasi masalah perumahan untuk semua adalah mengukuhkan sektor penyewaan persendirian. Sektor penyewaan persendirian merupakan pilihan kedua pengguna rumah selepas pemilikan. Pengalihan permintaan rumah kepada penyewaan mampu mengekang kekangan harga rumah secara terus pada masa hadapan dengan harga yang mampu dibeli. Walau bagaimanapun, sektor penyewaan persendirian perlu diperkemas dengan pengubalan perundangan serta pembentukan institusi-institusi yang dapat mengawal, selia dan menguruskan hal berkaitan penyewaan persendirian. Pada masa sekarang, tiada satu perundangan khusus yang mengawal penyewaan dan pihak yang terlibat, iaitu hanya bergantung kepada undang-undang kontrak dan sistem penghakiman sedia ada.
Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa walaupun bandar-bandar di seluruh dunia sudah jauh mengorak langkah untuk merungkai isu rumah ini, tetapi kemajuan yang dicapai oleh Malaysia masih agak perlahan. Sejak beberapa tahun ini, keperluan untuk menambah bekalan rumah disedari, namun usaha untuk memantapkan pasaran rumah untuk semua dalam jangka masa panjang perlu berdepan isu yang menghalang bekalan perumahan bandar untuk semua yang mencukupi pada harga yang berpatutan. Hal ini mencerminkan kebimbangan yang berterusan bahawa kenaikan harga rumah melangkaui peningkatan pendapatan. Maka ini telah menekankan perlunya untuk memulihkan kedudukan kewangan isi rumah. Justru, usaha bersepadu oleh kerajaan, pemaju perumahan, bank, pengguna, pihak yang perlu dilaksanakan untuk merapatkan jurang kemampuan. Terima kasih. Terima kasih kepada panel terakhir kita iaitu Mazatul Maziana atas perkongsian yang cukup padat dan jelas seperti tadi berkenaan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah perumahan untuk semua yang menjadi ancaman dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Maka dengan itu di sini dapatlah disimpulkan bahawa masalah perumahan bandar untuk semua perlu diatasi dengan melaksanakan pelbagai kaedah iaitu termasuklah mengurangkan halangan kos terhadap rumah mampu bilik, memulihkan kedudukan kewangan isi rumah, mempertingkatkan pasaran rumah sewa dengan memperkukuh rangka kerja undang-undang dan pengukuhan sektor penyewaan persendirian. Selepas apa yang kita dengar daripada kelima-lima panel tersebut, dapat disimpulkan di sini bahawa perumahan bandar untuk semua ini berlaku pada semua negara dan contoh yang paling terbaik kita dapat lihat pada apa yang berlaku adalah di Malaysia. Perkembangan sesuatu bandar akan menyebabkan migrasi dari jumlah penduduk di sesuatu tempat khususnya di kawasan bandar akan menjadi tumpuan orang ramai. Oleh itu, proses pembandaran amat ketara perbezaannya antara situasi atau keadaan bandar dahulu dengan bandar masa kini. Kita dapat lihat proses pembandaran daripada bandar kecil menjadi bandar yang besar dan proses pembandaran ini akan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Okey, baiklah. Jutaan terima kasih kepada kelima-lima panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi pandangan dan juga buah fikiran berkenaan dengan topik perumahan bandar untuk semua. Diharapkan apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih dan sehingga berjumpa lagi di waktu dan masa yang akan datang. Assalamualaikum.